hati dan keinginan yang sentiasa muda dalam dua perkara, iaitu mencintai dunia dan panjang angan-angan adalah dua perkara yang melalaikan. Juga tanda cintakan dunia dapat dikenal pasti secara umumnya berdasarkan perkara-perkara berikut, iaitu hanya nikmat dunia yang menjadi matlamat dan tumpuan, lalai atau lupa kepada matlamat terakhir iaitu ke arah akhirat, dan juga mengetepikan agama dalam urusan seharian, baik kerana merasakan bahawa ia sesuatu yang menyukarkan atau tidak relevan dalam kehidupan. Jadi kena berhati-hati, kita kena sentiasa muda untuk ke arah kebaikan. Kan bersemangat buat baik, semangat tolong orang. Kan walaupun usia kita dah banyak, tapi kita banyakkan lagi dengan amal kebaikan. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar tu setia bersama kami, banyak lagi perkongsian insya-Allah selepas ini, antaranya jam 5 petang bersama rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Betul, kita berehat seketika, berhibur dahulu waktu ini. Buat anda kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Salamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Rawahu Ibnu Majah. تحية معنا بالتوشيح للغناء لهوان. أهلا بنا بجد البلاد ومرحبا، جلدتم العبد الذي قد أخلقا، لا تيأسوا أن تستريحوا مجدكم، فلرب مغلوب هواكم مرتقى. مدد له الآمل في أفلكها، خيط الرجاء إلى العلا فتسلقا، فتجسموا للمجد كل عظمة، إني رأيت المجد الصعب المرتقى. والآن حي معنا بالتوشيح للغناء نحو النحجاز. سمينا بذات البلاد ومرحبا، جددتم العهد الذي قد أخلقا، لا تيأسوا أن تستريحوا مجدكم، فلرب مغلوب هواكم مرتقى. يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله. شمائله مع نسيم الصبا، بألطف منها وزهر الربا. شمائله مع نسيم الصبا، بألطف منها وزهر الربا. جزاه محامده بالصبا، وعرعوا من عين كل المزايا. شمائله مع نسيم الصبا، بألطف منها وزهر الربا. شمائله مع نسيم الصبا، بألطف منها وزهر الربا. كساه المحامد مر الطبا، وعرعوا من عر كل المزايا. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله. Inspirasi Inforia Islami, semuanya diikim. Daripada Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu,
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Maksudnya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada segala kemungkaran akhlak, amalan, hawa nafsu dan penyakit. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Kapsul haji ini dibawakan kepada anda oleh Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit berjuang bersama. Dalam istilah kemampuan dari sudut harta, seseorang yang menangguhkan haji kerana wang yang digunakan untuk keperluan dan juga tujuan lain. Dalam arti kata yang lain, dia terpaksa bayar bil, dia terpaksa beli kereta, pembayaran hutang-hutang pinjaman peribadi dan sebagainya. Dalam lajnah fatwa Arab Saudi menyatakan salah satu daripada perkara wajib dalam ibadat haji ialah benar-benar kemampuan untuk menunaikan haji. Kemampuan yang dimasukkan di sini ialah dari sudut fizikal, yang mana harta benda tersebut. Berhubung dengan kemampuan fizikal ini, ianya bermaksud mempunyai tahap kesihatan dan juga mempunyai harta, bererti material yang mampu dia untuk pergi, untuk duduk di sana dan juga balik-balik ke negara asalnya. Ibadat haji tidak jadi wajib sekiranya seorang mempunyai hutang dan tidak mampu membayarnya. Sekiranya seorang tu tidak mampu menunaikan haji kerana bebanan hutang, kemudian meninggal dunia, maka dia akan menghadap Allah dalam keadaan Islam yang telah sempurna. Dia tidak dianggap sebagai hamba yang cuai dalam beribadat. Hal ini sama seperti zakat, di mana mengeluarkan zakat tidak diwajibkan bagi orang yang miskin. So dalam konteks orang yang berhutang, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji kerana hutangnya dianggap dia tidak ada kemampuan untuk pergi haji kerana hutangnya masih belum dilangsaikan. Begitu juga seorang yang mati syahid juga tidak akan terlepas daripada tanggungjawab membayar hutang. Jika seseorang itu berpendapatan sederhana tapi suka membeli kenderaan mewah untuk bersaing dengan orang kaya sehingga menyebabkan dia kesempitan wang untuk menunaikan haji, maka orang begini wajib menjual kenderaan tersebut dan menggunakan hasil jualannya untuk mengerjakan ibadat haji. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, oleh demikian kita pandailah untuk berjimat cermat, pandailah untuk mengurus keuangan kita dan kita jadikanlah tabung haji ataupun lembaga tabung haji sebagai satu agensi yang boleh membantu kita bagi menguruskan keuangan kita supaya kita dapat melaksanakan dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima, insya-Allah. Kapsul haji itu tadi dibawakan secara eksklusif untuk anda oleh Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit berjuang bersama. Ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidiladha kali ini Aidiladha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayuh bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya Anjuran Aman Palestin.
Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit berjuang bersama. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga kembali di dalam petunjuknya Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga kembali di dalam petunjuknya Kalamullah hidayah bagi kita Diberikan Jibril kepada Rasul kita Kalamullah hidayah bagi kita Diberikan Jibril kepada Rasul kita Kalam Rabbina ala nuril Mustafa Kalam Rabbina ala nuril Mustafa Kalam Rabbina ala nuril Mustafa كلام ربنا على نور المصطفى Jom kurban PNP? Kurban aku biasa dengar. PNP ini kali pertama. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya, pengurusan kurban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan pula menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Ya, sempena Aidiladha tahun ni, Radio IKIM dengan kerjasama Kurban.com akan menganjurkan program Kurban bersama IKIM. Nak cerita? Panjang sangat. Apa kata? Daftar je dulu. Hubungi Kurban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Kalau macam tu, sekarang juga aku nak daftar. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Yang baru buka radio pada waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, selamat petang kepada anda. Jom nak teruskan lagi perkongsian yang baik-baik di petang ini sambil anda yang tengah dengarkan Radio IKIM sedang memandu tu kekal bersama frekuensi Radio IKIM dalam kenderaan anda. Dan tak lupa juga yang masih lagi dekat pejabat ataupun yang baru saja masuk kerja sambil-sambil buat kerja tu kita isikan juga dengan pengisian pada petang ini. Ya, betul. Dan untuk jam kedua untuk petang ini bersama Destinasi untuk hari Rabu, kita akan bersama rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami. Betul. Terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM sebab kita juga bersiaran langsung di situ. Dan pada petang ini kita nak bincang dengan tajuk kita iaitu jika kasihkan Allah, ikutilah Nabinya. Dan tajuk ini akan dikupas oleh tetamu kita yang berusaha Dr. Muhammad Sani Badrun, Pengarah Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM Emas. Dan untuk anda, soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan juga anda boleh hantarkan soalan anda melalui email rancangan Fas'aluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Ya, betul. Okey, nantikan sama-sama selepas ni rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami akan bersama anda. Kekal di Radio IKIM.
IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma sepanjang tahun. Rebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Tak pernah buat kurban? Tak tahu kat mana nak buat kurban? Risau ibadat kurban anda tak terlaksana? Komuniti We Love Kurban ada jawapannya. Tekan-tekan je, selesai. Jom bersama komuniti We Love Kurban. Hubungi kami di 013-633-7022. Kurban, tanda syukur. Akikah, tanda cinta. Anda ingin menyambung pengajian? Universiti Melaka UNIMEL dahulu dikenali sebagai Kolej Universiti Islam Melaka KUIM. Universiti Melaka menawarkan 57 program pengajian dari peringkat asasi sehingga Doktor Falsafah. Daftarlah di Universiti Melaka. Kemasukan dibuka bermula 4 Julai hingga 29 Julai ini. SPM hanya 3 kredit untuk pengajian peringkat diploma. Jika anda memiliki diploma, DVM, DLKM, DKM, STPM, STAM atau matrikulasi, anda boleh memohon pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Pendidikan berkualiti dan diiktiraf, pelbagai kemudahan disediakan. Untuk maklumat lanjut, layari www.unimel.edu.my atau hubungi kami di talian 06 387 8417. 15 tahun Aman Palestin mengukir perjalanan membantu saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman bukan satu usaha yang mudah. Demi menyahut sunnah perjuangan mempertahankan Palestin, ia bukan sekadar bantuan berbentuk kewangan, malah sokongan tenaga dan doa yang amat mereka perlukan di sana. Mendidik masyarakat untuk bersedekah bukan usaha yang mudah, bahkan ia memerlukan masa yang amat lama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Demikianlah usaha kita dalam menjadikan diri kita sebagai seorang yang istiqamah dalam bersedekah. Melazimi sifat sedekah di dalam diri setiap umat Islam adalah satu kewajipan yang tidak boleh untuk kita lepaskan. Sedekah tidak akan menjadikan kita papa ke dana, tidak juga menjadikan kita orang yang rugi. 15 tahun Aman Palestin juga adalah sebagai satu penghargaan buat para penyumbang yang sehingga ke hari ini istiqamah membantu warga Palestin. Teruskanlah bersama Aman Palestin agar setiap usaha membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Palestin terdapat kita bersamanya. Ayuh bersama-sama kita zahirkan solidariti kita bersama warga Palestin melalui sumbangan dan bantuan yang terbaik bersama Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut mengenai kempen-kempen Aman Palestin. Semoga setiap usaha kita membantu mereka yang memerlukan terdapat ganjaran yang besar menanti kita. Bangkit, berjuang bersama. Dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Anda pelajar lepasan SPM, STPM atau STAM. Tidak pasti haluan yang ingin diceburi. Keliru dalam membuat keputusan. Ikut pilihan mak ayah atau ikut minat diri sendiri. Ingin tahu apa yang sebaiknya? Jom sertai karnival lepasan sekolah untuk merungkai hala tuju yang anda inginkan. Pada Jun dan Julai ini bertempat di 14 lokasi seluruh Malaysia. Daftar segera di www.jomkls.com atau layari laman Facebook, Instagram dan TikTok Karnival Lepasan Sekolah untuk maklumat lanjut. Karnival Lepasan Sekolah, mencorak masa depan unggul. Dibawakan khas oleh Yayasan Ikhlas.
استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Betul. Kita nak teruskan lagi perkongsian di petang Rabu ini menerusi rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami, dan kita juga sedang bersama langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama tonton di situ sebab kita boleh bawakan pertanyaan, persoalan di beberapa platform media sosial kita. Ya, betul. Untuk anda, kita buka ruang dan peluang untuk anda hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Betul. Dan seperti biasa Mona, menerusi rancangan Fas'aluna Kami pada musim ini, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Sani Badrom, merupakan fellow utama merangkap pengarah Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Pusat Emas Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar dan juga Syafiq? Alhamdulillah Doktor. Doktor apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Cuma petang ni saya lihat Syafiq tu dia pakai kopiah pula ya. Masya-Allah. Alhamdulillah. Kadang-kadang kan pakai tadi waktu solat dia alamak kan. Dia boleh pakai teruslah doktor kan. Allah. Terima kasih doktor. Sentiasa peka dengan kita kat sini. Alhamdulillah. Kita juga harapkan doktor di sana pun baik-baik aja doktor kan. Penjual yang dilaksanakan, tugasannya dekat sana semoga lancar aja, baik-baik semuanya insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan untuk petang ini bersama Dr. Sani akan membincangkan tentang jika kasihkan Allah, ikutilah nabinya. Betul. Sebab tu pernah kita dengarkan apa yang Nabi suka kita ikut, itulah yang Allah suka. Masya-Allah. Jadi jom doktor kita nak bincangkan doktor bagaimana yang dikatakan jika kasihkan Allah maka ikutilah nabinya. Definisinya doktor di awal doktor, silakan. Terima kasih Syafiq dan Mona. Alhamdulillah. Dia sebenarnya berbalik kepada kalimah syahadah ataupun syahadatain, dua kalimah syahadah yang kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya dua kesaksian itu tidak boleh dipisahkan. Sebab itu dalam ayat yang lain dalam Al-Quran dijelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, maksudnya katakanlah wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyatakan perkara ini oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu jika kamu semua mencintai Allah ataupun benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku dengan sebenar-benarnya. Nescaya Allah akan mengasihimu, ataupun niscaya Allah amat mengasihimu. Ini daripada surah Ali Imran ayat yang ke-31. Jadi kalau kita mendakwa ataupun kalau kita menyatakan kita mencintai Allah, tak kiralah kita tu siapa, sama ada seorang askar ke, seorang panglima ke, sebab Nabi itu sendiri pernah menjadi panglima perang. Bahkan Nabi dalam sejarah baginda menjadi askar ataupun panglima tentera itu melawan kadang-kadang 3 kali ganda yang lebih besar daripada pasukan baginda. Kadang-kadang 15 kali ganda lebih besar daripada pasukan baginda. Jadi tak kira kita panglima ke, kita tentera ke, kita guru ke ataupun kita murid ke, tak kira sama ada kita miskin ataupun kita kaya, sama ada kita B40 ke, M40 ke, T20 ke, ya, sama ada kita rakyat ataupun kita pemerintah, sama ada kita orang alim ataupun orang awam, asalkan kita suka kepada kebaikan dan kebaktian, ya, suka dan cinta kepada kebaikan dan kebaktian itu terletak pada mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhid ataupun iman kepada Tuhan yang Maha Esa itu dia bukan sesuatu yang abstrak, ya, bukan sesuatu yang
sesuatu yang kosong ataupun hampa sahaja, tetapi dia perlu dibuktikan, perlu disaksikan oleh mengikutnya kita kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanyakan kenapa, maka jawapan mudahnya adalah sebab Nabi itu mempunyai budi pekerti yang agung. Ya, Nabi itu mempunyai budi pekerti yang agung yang disebut dalam ayat Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan ini ayat yang yang tertera di makam Nabi di Madinah itu. Cuma barangkali ramai yang tidak sedar, sebenarnya sebelum daripada ayat itu ada ayat yang lain. Ya, ada ayat yang ketiga dalam surah Qalam, surah Al-Qalam, dinyatakan wa innaka inna laka la ajran ghaira mamnun. Kemudian baru ayat itu wa innaka la ala khuluqin azim. Jadi ayat yang kita bacakan tadi pertamanya menyatakan dan sesungguhnya bagi kamu Nabi Muhammad, sesungguhnya bagi Nabi Muhammad itu pahala yang besar yang tidak putus-putus. Kemudian baru dinyatakan dan sesungguhnya kamu Nabi Muhammad itu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Benar-benar memiliki akhlak yang agung. Jadi dua ayat tersebut dia selaras. Maksudnya pahala yang besar yang tak putus-putus itu diberikan kepada Nabi sebab apa? Sebab pada Nabi itu budi pekerti yang agung. Jadi kalau tugas kita adalah untuk mengikut Nabi, jadi sebenarnya ini bukan pertama kali tugas ataupun kewajipan itu dilaksanakan. Sebab yang pertama kali dulu sudah ada pengikut, ya. Pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan sahabat. Kemudian yang mengikuti mereka dinamakan tabi'in. Yang mengikuti itu pula dinamakan tabi'in dan seterusnya. Para sahabat Nabi itu sendiri kalau kita lihat waktu Nabi menunaikan ibadah haji yang terakhir yang dinamakan haji wada' itu turut bersama dengan baginda adalah seramai 140,000 para sahabat. Jadi itu pun tak semua hadir tu. Tak semua hadir sebab barangkali ada dalam satu keluarga tu tak semua akan hadir sebab mereka boleh tunaikan haji pada waktu yang lain dan sebagainya. Jadi itu pun sudah cukup ramai dan kalau kita lihat sejarah para nabi tidak pernah adalah satu generasi yang mengikuti nabi mereka seramai itu, seramai 140,000 bahkan lebih lagi sebab tak semua hadir dalam haji yang terakhir yang ditunaikan oleh Nabi itu. Sebab itu daripada sekian ramai sahabat dalam buku-buku sejarah terdapat catatan tentang riwayat mereka. Jadi kita bukan sekadar ada kehidupan Nabi, tetapi kita juga ada catatan tentang riwayat hidup yang agak terperinci tentang 11,000 orang para sahabat. Kalau kita lihat kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Isabah, ya, dalam situ dinyatakan sekitar riwayat hidup sekitar 11,000 orang sahabat yang telah meriwayatkan suatu hadis daripada Nabi kepada orang-orang yang lain. Jadi hadis ni pun banyak. Ada yang pengkaji yang menyatakan terdapat sekitar 100,000 hadis dan kalau kita pertimbangkan bahawa hadis-hadis ini banyak yang berulang, yang tak berulang itu ada sekitar 10,000 hadis. Sebab Nabi pernah menyatakan sampaikanlah apa-apa yang telah anda dengar daripada saya, beritahulah kepada orang-orang yang tidak hadir apa-apa yang telah anda dengar atau lihat daripada saya. Jadi itu maksudnya sedikit latar belakanglah kepada perbincangan kita pada hari ini. Sekiranya kita benar-benar mencintai Allah, ikutilah Nabi-Nya.
Alaihi Wasallam. Ya. Masya-Allah. Itulah panduan yang utamanya kan apabila dapat jadikan baginda Nabi sebagai role modelnya kan. Iaitu asasnya, panduannya semua ada di situ. Daripada kita bangun tidur sampailah nak tidur semula nanti pagi malam, semuanya ada diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Dan untuk waktu ini banyak lagi perbincangan bersama Dr. Sani. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda nak hantar soalan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Melaka 89.5. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Ya, betul. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Sani Badrun, merupakan fellow utama merangkap pengarah Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Pusat Emas Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Ya, alhamdulillah. Dan untuk waktu ini masih doktor membincangkan tentang jika kasihkan Allah, ikutilah nabinya. Dan seperti doktor sebutkan tadi, ada satu ayat dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itulah antaranya yang kita boleh dapat untuk petang ini. Kalau kita suka, kita akan kasih kepada Allah, kita kena ikut apa yang Rasulnya buat. Dan mungkin doktor, kita nak tahu untuk waktu ini apa sumber-sumber rujukan
amalan yang untuk kita membolehkan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan doktor. Silakan doktor. Terima kasih Mona. Kalau kita rujuk balik dalam perbincangan kita minggu-minggu yang lepas, kita ada nyatakanlah beberapa rujukan yang boleh dimanfaatkan tentang perkara ini. Satu, kitab-kitab hadis ataupun kitab-kitab sunnah yang mana kita ada Sahih Sittah dan sebagainya. Saya lihat sudah ada banyak terjemahan sama ada dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, di samping yang asal dalam bahasa Arab. Bukan sekadar yang dicetak tetapi juga secara dalam talian pun mudah untuk kita capai. Yang kedua juga telah kita bincangkan dalam minggu yang lepas, ada kitab yang dinamakan Syama'il, telah ditulis oleh beberapa ilmuwan, juga banyak terjemahan yang saya lihat. Kadang-kadang dia punya syarah ataupun penjelasannya oleh ilmuwan yang datang kemudian daripada pengarang asal pun ada diterjemah ataupun dipindahkan dalam bahasa yang lain. Tapi hari ini barangkali kita boleh tambah lagi, kita juga boleh merujuk kepada kitab-kitab sirah. Kalau di zaman awal dulu, kitab-kitab sirah ini juga dinamakan kitab-kitab maghazi, tentang peperangan Nabi contohnya. Secara yang lebih terperinci ini daripada zaman awal oleh Sayyidina Urwah bin Zubair yang meninggal pada tahun 94 Hijrah ataupun 712 Masehi. Jadi maksudnya tidak lama selepas baginda wafat sudah ada ditulis, dirakamkan, direkodkan sirah ataupun peperangan yang strategik yang diketuai oleh Nabi, yang disertai oleh Nabi dan sebagainya. Kita dapati dalam pasaran pun ada umpamanya yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad, Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham dan sebagainya. Bukan sekadar yang asal tetapi juga yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Ini kadang-kadang turut dikaji oleh para orientalis. Jadi kadang-kadang kita pun rasa segan dan malu juga, orang lain cukup tertarik dengan kepribadian Nabi, tapi kita sendiri barangkali ketinggalan. Tapi kita boleh dengan minat, dengan macam ayat yang dibacakan kembali oleh Mona tadi, kita harap kita dapat mengikuti Nabi, mengasihi Nabi, dan dengan itu kita berharap Allah Ta'ala akan mengasihi kita, dan dengan itu kita memenuhi syahadatain ataupun pernyataan dua syahadah kita itu. Dan sebenarnya yang paling asas, kita jangan lupa bahawa asas kepada semua sumber itu adalah Al-Quran. Sebenarnya dalam Al-Quran itu pun dah ada fakta-fakta penting tentang kehidupan Nabi disebut, tentang tingkah laku Nabi, zaman ataupun masa Nabi itu menjadi anak yatim sebagai contoh. Masa Nabi itu pada peringkat yang miskin, inisiatif ataupun usaha Nabi untuk mencari jalan kebenaran sebagai contoh. Contoh mudahlah yang kita boleh berikan di sini, berkongsi dengan para pendengar kita adalah contohnya kalau kita baca surah Ad-Duha. Dalam surah Ad-Duha itu pun sudah ada fakta-fakta penting tentang kehidupan Nabi. Umpamanya dinyatakan alam yajid kayatiman fa'awa. Jadi Nabi itu asalnya yatim, kemudian dilindungi ataupun dibantu oleh Allah Ta'ala. Wa wajadaka dhallan fahada. Jadi Nabi itu asalnya tidak ada jalan dari segi mencari jalan kebenaran dan sebagainya, tetapi kemudian ditunjukkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa wajadaka ailan fa'agna. Jadi Nabi itu awalnya miskin tetapi kemudian dibantu, dikayakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui usaha Nabi, perniagaan Nabi, perdagangan Nabi, perkahwinan Nabi dengan Sayyidatina Khadijah dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran dan kita ikhtiar untuk memahami Al-Quran itu, dalam Al-Quran itu banyak tentang kehidupan Nabi itu, perlantikan baginda sebagai Nabi dan Rasul, matlamat baginda sebagai Rasul, bagaimana baginda menegakkan tauhid,
menghadapi cabaran permusuhan kafir Quraisy, bagaimana Nabi berhijrah ke Madinah, ya, peperangan Badar pun ada, Uhud pun ada, Ahzab pun ada, rundingan perdamaian, ya, Hudaibiyah dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita baca Al-Quran dan berikhtiar untuk memahaminya sebaik mungkin, boleh kita renungkan tentang sunnah, tentang kehidupan, tentang sirah Nabi, dan itu semua sebenarnya menjadi bukti dalaman tentang kenabian baginda, dan kita boleh kaitkan juga sebenarnya antara masa sebelum, ya, masa selepas baginda dilantik sebagai Nabi. Satu lagi, Mona dan Syafiq dan juga para pendengar kita, sebenarnya sunnah ini juga telah disusun dalam ilmu-ilmu Islam. Ya, jadi umpamanya bagaimana cara Nabi berakidah, iaitu disusun dalam ilmu akidah. Sebab itu dinamakan Ahlus Sunnah, iaitu Nabi, kan, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan jamaah Nabi, bagaimana cara berakidah, beriman, berkepercayaan, termasuk dalam menghadapi cabaran semasa. Umpamanya lagi dalam bidang fiqah. Jadi dalam bidang fiqah itu sebenarnya adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi ataupun cara hidup Nabi dalam ibadah khususnya, dalam munakahatnya, dalam muamalatnya, dalam jinayat ataupun undang-undang jenayahnya, dan seterusnya lah, banyak lagi bidang undang-undang, kan. Dan kalau kita lihat pun bidang itu, kalau umpamanya fiqhul ibadah itu dia agak ketat, tetapi yang lain-lain daripada fiqhul ibadat, dia turut mempertimbangkan latar belakang, adat budaya, ya, setempat, semasa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, barangkali kita boleh nyatakan juga bahawa kita ada ilmu yang disebut sebagai ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Jadi di dalam itu sebenarnya juga membincangkan tentang sunnah Nabi, cara Nabi berakhlak, cara Nabi menghayati ihsan dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita manfaatkan, kita menuntut ilmu-ilmu itu pun sebenarnya kita mengikut sunnah ataupun cara hidup Nabi dalam imannya, dalam amalannya dan juga dalam akhlaknya. Jadi saya fikir itulah sumber-sumber yang perlu, yang harus, yang wajib kita manfaatkan untuk kita ini benar-benar mengikuti Nabi dan juga mencintai Nabi, dan dengan itu harap-harap mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mencintai kita, insyaAllah. Amin, amin. InsyaAllah, apa yang kita ikut baginda Nabi itulah format asalnya, kan, yang sentiasa menyalurkan kita ke arah jalan kebaikan, insyaAllah, dan itulah yang Allah akan suka dengan apa yang kita laksanakan. Ya, insyaAllah. Dan untuk waktu ini, Doktor dan para pendengar, kita beri khas seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Johor Bahru 106.2 FM. Nilai-nilai bersama IKIM. Adil. Dari segi istilah, adil bermaksud memberi atau menunaikan hak kepada empunya hak tadi. Ia adil juga dimengertikan sebagai meletakkan sesuatu itu pada tempatnya yang sebenar. Saya difahamkan, sifat adil atau keadilan disebut sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Dalam satu ayat, Al-Quran menekankan agar insan beriman tidak terpengaruh oleh kebencian terhadap sesuatu pihak sehingga mereka terdorong untuk berlaku tidak adil atau menzalimi seseorang atau suatu pihak. Dan perkara ini ditegaskan dalam ayat yang berikut, iaitu surah Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan, kerana Allah lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Ayat ini
jelas menyuruh manusia berlaku adil dalam semua perkara dan dalam apa jua keadaan, hatta terhadap musuh atau orang yang kita benci. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM. Islam menuntut umatnya supaya menjaga kebersihan. Bukan sahaja kebersihan diri, malah kebersihan persekitaran. Untuk itu, amalan penting bagi setiap pengendali makanan mengamalkan amalan pengendalian makanan yang baik supaya dapat mengelakkan risiko berlakunya keracunan makanan. Antara contoh amalan kebersihan diri yang baik adalah mempunyai kuku yang pendek dan bersih, tidak bersin dan batuk ke arah makanan, tidak memakai aksesori seperti cincin ketika mengendalikan makanan dan sekiranya terdapat luka di tangan, hendaklah dibalut dengan pembalut kalis air. Selain mengamalkan kebersihan diri, pengendali makanan juga perlu mengamalkan pengendalian makanan yang bersih. Antara yang perlu dilakukan, menggunakan pakaian pelindung seperti apron dan penutup kepala yang bersih, menggunakan peralatan yang sesuai dan bersih seperti sarung tangan plastik atau penyepit makanan, menggunakan kenderaan yang bersih bagi mengangkut makanan ke gerai atau restoran, dan memastikan makanan yang dijual sentiasa ditutup menggunakan penutup yang sesuai bagi mengelak pencemaran. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Thank you Allah for every single beat of my heart, even though life is so hard. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Suatu Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini, masih bersama Destinasi IKIM, bersama untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Ya betul, kita sedang bersama dengan tetamu kita untuk musim ini, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Sani Badrun, merupakan fellow utama merangkap pengarah Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Pusat Emas Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan kita bincang dengan tajuk kita petang ini, iaitu jika kasihkan Allah, ikutilah nabinya. Tadi kita dapat tahu doktor berikan kepada kita sumber-sumber yang perlu ambil perhatian dan kita sentiasa jadikan panduan. Dan sekarang doktor, kita nak tahu apa contoh-contoh para sahabat dalam mengikuti dan mengasihi Nabi, doktor. Bagaimana? Silakan. Terima kasih Syafiq. Kalau kita lihat para sahabat ni, antara contoh yang penting kita lihat adalah bagaimana Nabi itu pada suatu ketika dikejar, diburu oleh musuh, tetapi para sahabat ini mereka mempertaruhkan jiwa mereka untuk melindungi Nabi. Dan bila melindungi Nabi, melindungi kepribadian baginda, sunnah baginda, sampailah benda itu boleh dicapai oleh kita 1400 tahun kemudian dan tahun-tahun yang seterusnya. Jadi mereka melindungi Nabi, bahkan memenangkan Nabi atas kesemua musuh-musuh baginda. Kita ingat umpamanya apa yang berlaku dalam perang Uhud, ya. Al-Imam At-Tabari meriwayatkan dalam perang Uhud itu ada seorang wanita Ansar kehilangan ayahnya, kehilangan abangnya, kehilangan suaminya dalam perang Uhud. Dia dengar tentang kematian anggota keluarganya yang terdekat, tapi dia tetap bertanya, apakah Nabi tak apa-apa? Apakah Nabi tidak cedera dan sebagainya? Akhirnya bila dimaklumkan kepada wanita Ansar berkenaan bahawa Nabi masih hidup pun masih tidak puas hati, dan dia datang sendiri untuk melihat Nabi SAW dan berkata, tiada musibah akan menimpa kami selama baginda masih hidup. Begitu. Jadi dia kata, ayah, suami, abang, aku sendiri boleh dipertaruhkan nyawanya, boleh dikorbankan nyawanya demi Rasulullah SAW. Jadi ini satu kecintaan yang sangat tinggi lah kalau kita lihat.
Dalam perang Uhud itu juga Nabi dikepung dari segala penjuru oleh musuh. Ya, Nabi berseru, siapakah yang akan menaruhkan hidupnya demi aku? Jadi dalam jangka masa segera, 7 orang pejuang Ansar, sahabat, ya, cepat-cepat melindungi baginda dan satu demi satu meninggal sebagai pahlawan. Jadi ini pahlawan ataupun wira ataupun hero yang sebenar lah, ya, Syafiq dan Mona. Jadi bukannya hero ataupun pahlawan atau wira dalam komik tu yang direka-reka ataupun yang dicipta, tetapi ini yang sebenar, betul berlaku dalam sejarah dan membuktikan kecintaan mereka kepada Nabi sebagai kecintaan yang mendalam, sebab mereka faham, mereka sedar bahawa Nabi itu tauladan yang sempurna, bukan hanya untuk mereka sahaja tetapi untuk seluruh umat manusia, dan oleh itu perlu ataupun wajib dipertahankan sampailah ke akhirnya. Jadi mengikuti Nabi ialah ujian kepada cinta seseorang kepada Allah, sementara ujian cinta seseorang kepada Nabi pula ialah dengan menjadikan baginda sebagai suri tauladan. Ya, kalau tidak, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu barangkali sekadar dakwaan di bibir ataupun di mulut sahajalah. Kalau dalam kehidupan kita tak peduli pun siapa yang kita ikut jejak dan langkah dia sampailah kita mati, ya, dari segi cara menuntut ilmu yang mana, dari segi pelaksanaan amal dan penghayatan adab, dari segi akidah, dari segi fiqh, dari segi akhlak, dari segi menyumbang kepada keluarga dan juga masyarakat. Kalau begitu, dia hanya tinggal dakwaan di bibir sahaja. Jadi kita mohonlah moga-moga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada keadaan yang seperti itu. Amin. Masya-Allah, semoga Allah berikan perlindungan sebaik-baiknya dengan kita dan sentiasa juga kita jadikan sebagai panduan utama, iaitu apa yang Nabi buat, akhlak Nabi, adab Nabi, itulah yang sama-sama kita teladani. Ya, betul. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini, terima kasih kepada yang menghantar soalan di WhatsApp kunci 0112904004. Ada soalan pada waktu ini, doktor bertanya, adakah perlu mengikuti Nabi 100% untuk membuktikan cinta kita kepadanya? Bagaimana doktor? Silakan. Silakan doktor. Terima kasih. Saya agak sukar kalau kita gunakan peratusan ini kan, 100%, 99%, 99.5%. Agak sukarlah. Kalau kita lihat dalam ayat tadi jelas bahawa sekiranya kita mendakwa, kita mencintai Allah, maka kita disyaratkan membuktikannya dengan mengikuti Nabi. Begitu. Ya. Jadi saya lihat kalau kita balik kepada bidang ilmu tadi, dari segi akidah itu kita memang wajib mengikuti Nabi, bahawa kita memiliki akidah yang sejahtera, ya, akidah yang selamat, begitu. Itu dari segi akidah. Kalau dari segi akhlak, kita wajib mengikuti Nabi dari segi kita perlu berusaha, berikhtiar sebaik mungkin meninggalkan akhlak yang tercela, akhlak yang mazmumah, ya, hasad, dengki, mengumpat, ya, perkara yang seperti itu kita wajib kita tinggalkan, dan kita wajib memiliki akhlak yang mahmudah, mempunyai niat yang ikhlas, ya, dan seterusnya. Itu dari segi akhlak. Yang ketiga, kalau dari segi fiqh, yang kita dah nyatakan tadi ada banyak bidang. Dalam fiqh ini dia ada susunan keutamaan dia. Jadi yang kita wajib mengikuti Nabi 100% kalau kita ikut peratusan itu dah disusun. Maksudnya yang kita wajib itu adalah perkara-perkara yang fardu ataupun perkara-perkara yang wajib. Yang itu wajiblah untuk kita amalkan. Ataupun perkara-perkara yang haram, yang itu 100% ataupun kesemuanya perlu kita jauhi. Tapi selain itu ada juga perkara-perkara yang disebut sebagai makruh, sebagai sunat, sebagai mandub, sebagai nawafil dan sebagainya.
Jadi itu tidaklah sampai kepada peringkat fardu ataupun wajib yang 100% tadi, tetapi ada keutamaannya masing-masing. Jadi barangkali itulah yang boleh kita jawab kepada soalan tentang peratusan-peratusan ni saya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir untuk tajuk petang ini. Silakan doktor. Ya, terima kasih Mona. Maksudnya kalau kita bercakap tentang Allah ataupun tentang Tuhan yang Maha Esa, sebenarnya kita tidak boleh pisahkan dia daripada kita mencintai dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebenarnya dalam kehidupan Nabi itulah dihayati tentang tauhid itu sendiri, sama ada dari segi akidahnya, sama ada dari segi amalannya dalam pelbagai bidang amalan, dan juga dalam bidang akhlak, akhlak yang batin, akhlak yang berkaitan dengan hati dan berkaitan dengan kalbu. Jadi itu yang kita harus ingat dan harus hayati, harus jiwai dalam kita beragama, insya-Allah. Amin, insyaAllah. Hayatinya sebaik-baik dan juga dapatkan panduan seelok-eloknya. Letakkanlah dalam sudut setiap harian kita ini, ikut panduan yang telah pun dilaksanakan oleh baginda Nabi. Itu dah juga kita buat, insyaAllah. Semoga Allah suka kita, Allah sayang kita. Ya, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di akhirnya terima kasih kepada Dr. Sani. Jazakallah ana kulla khair doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang juga tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM, yang juga tanyakan soalan dekat WhatsApp kita dan juga di ruangan komen, sudi like dan juga sudah titipkan semula nota-nota penting. Betul. Dengan apa yang Dr. Sani sebutkan tadi, ada yang sudi letakkan learning point lah kan, Mona. Semoga itu dapat jadikan lagi sebagai panduan untuk hidup kita dan dapat guna pakai dalam ulang kaji kita menerusi rancangan Fas'aluna pada kali ini. Ya, insya-Allah. Terima kasih kepada para pendengar. Dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Zuhur akhir waktu supaya dapat asar awal waktu. Na'udzubillah min zalik. Berapa tahun kita nak kerja? Kalau daripada 18 tahun lepas SPM sampai pencen 60 tahun. Isnin hingga Jumaat kita bekerja setiap hari. Hanya alasannya banyak kerja tadi sibuk. Sayang make up. Sedih sangat alasan-alasan macam ni. Lalu timbullah zosar. Siapa yang mencipta semua ni? Allah tidak pernah mengizinkan kita demikian. Jangan sampai Allah murka pada kita. Lepas tu bertanya-tanya kenapa doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah. تسبيحي سبحان الله هذا تحميدي الحمد لله هذا تكبيري الله أكبر تسبيح وتحميد
takbirun. Ini tasbihku, Maha suci Allah. Ini tahmidku, pujian bagi Allah. Ini takbirku, Allah Maha besar. Ini tasbihku, tahmid dan takbirku. Subhanallah, Maha suci Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Ini tasbihku, tahmid dan takbirku. Hadza tasbihi, subhanallah. Hadza tahmidi, alhamdulillah. Hadza takbiri, Allahu akbar. Tasbihun wa tahmidun wa takbirun. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Pengumuman waktu solat maghrib ini